Rishonim dan Nevi'im Aharonim, manakala yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi huruf-huruf ataupun akronim, aksara di depan tadilah sama ada Taurat, Nevi'im dan Ketuvim, itulah membentuk perkataan Tanakh, riwayat-riwayat ataupun kitab yang suci di sisi Yahudi Bani Israel. Dan tumpuan kita malam ini semestinya terarah kepada kitab Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentateuch. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tumpuan kita malam ini semestinya terarah kepada kitab Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentateuch. Dan kita tidak dapat mengelakkan bahawa kitab ini mengalami sejarah yang panjang, dan sampai pada waktunya banyak daripada isi-isi dan kandungan kitab Taurat ini sudah banyak diubah ataupun diselewengkan oleh rabbai-rabbai Yahudi, terutamanya selepas penghancuran kerajaan Yahudi kota Jerusalem di bawah pimpinan raja daripada Babylon, iaitu Nebukadnezar ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Bukhtansar, dengan pimpinan yang paling agung di bawah teraju Nebukadnezar yang digelar sebagai Aspenas. Pada zaman tersebut kita perlu mengakui bahawa adanya 4 orang nabi yang sezaman pada masa itu, iaitu Nabi Daniel, ada Nabi Misael, ada Nabi Hananya dan ada Nabi Azaria. Kelompok-kelompok inilah yang dibawa ke bumi Babylon untuk membentuk satu perkara yang telah merubah dan melakar sejarah, iaitu pentafsiran bagi kitab Taurat yang dikenali sebagai Talmud. Sebelum ini sudah ada Talmud yang dikenali sebagai Talmud Palestin, manakala di Babylon telah dibentuk lagi satu Talmud yang dipanggil Talmud Babylon. Dan ini adalah pentafsiran-tafsiran yang telah banyak merubah isi-isi dan kandungan Taurat itu sendiri. Sebab itulah hari ini ramai yang menggelarkan Pentateuch ini sebagai Pentateuch yang telah dirubah ataupun Alter Pentateuch. Tetapi apapun, 5 kitab Musa ini kita sedia maklum. Yang pertama ialah The Book of Genesis, yang kedua The Book of Exodus, yang ketiga The Book of Levi, yang keempat The Book of Deuteronomy, dan yang kelima The Book of Numbers. Bila kita mengikuti ayat-ayat awal dalam Genesis, sebagai contoh ada 4 tempat dalam Genesis yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama dalam Genesis pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 22. Yang kedua Genesis pasal ke-7 ayat kedua hingga ayat ketiga. Yang ketiga Genesis pasal ke-8 ayat yang keempat, dan yang keempat Genesis pasal ke-9 ayat yang ke-11. Ini adalah rangkuman ayat-ayat yang terkandung di dalam The Book of Genesis, kitab penciptaan alam yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Antara lain, sebelum kapal Nabi Nuh ini berlayar mengikut versi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh agar memuatkan 7 jenis haiwan, 7 jenis binatang, yang mana 7 jenis haiwan atau binatang ini supaya diletakkan berpasangan. Jenis yang pertama ada jantan betina dia, jenis yang kedua pun ada jantan betina dia, sampailah jenis yang ketujuh pun ada jantan betina dia. Ini adalah sifat-sifat binatang yang 7 jenis dipanggil sebagai clean. Clean maksud bersih merujuk kepada binatang-binatang yang berwatak halal.
Manakala binatang-binatang yang berwatak unclean, yang tak bersih, yang tak halal, dikatakan ada dua jenis. Dua jenis ini pun ada jantan dan betina dia. Manakala burung juga dikatakan mempunyai 7 jenis. Daripada jenis burung yang pertama sampai burung yang ketujuh juga ada pasangan masing-masing, iaitu jantan dan betina. Dan dia juga menceritakan air yang turun secara mencurah-curah daripada langit, kemudian terpancarnya mata air yang banyak daripada bumi, sehingga keseluruhannya kawasan bukit-bukit, gunung dan ganan hampir-hampir kesemuanya ditenggelami oleh air bah besar ataupun taufan Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita akui dalam version Taurat di sisi orang-orang Bani Israel bangsa Yahudi juga meriwayatkan kisah ini, walaupun dalam bentuk version pandangan dan pendapat mereka. Tapi kita datangkan pada malam ini sebagai tambah nilai pengetahuan bahawa kisah ini juga wujud di dalam kitab-kitab agama lain. Bagaimana di dalam Weda sebagai contoh. Weda adalah kitab suci agama orang-orang Hindu, yang mana Weda ini terdiri daripada 4 komponen: Rig Weda, Yajur Weda, Samaweda dan Atharva Weda. Dalam ayat-ayat Weda sebagai contoh, kita ada satu kisah yang cukup sinonim untuk dirilik, dihubung kait dan diperkaitkan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana pada awal-awal kejadian manusia kita ada kisah Manu-Manu. Manu-Manu ini diistilahkan sebagai manusia-manusia yang hidup pada zaman awal. Dan ada satu Manu yang cukup sinonim untuk dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam di dalam Weda ni, ialah seorang Manu yang bernama Waiwaswata. Waiwaswata Manu ataupun Satyavrata, yang mana dikatakan Manu yang bernama Waiwaswata ini suatu ketika dia turun ke anak sungai. Bila dia turun ke anak sungai dengan tujuan untuk mandi dan mencuci, tiba-tiba dia berjaya menangkap seekor anak ikan yang kecil. Anak ikan yang kecil. Dalam tradisi ataupun doktrin agama Hindu, ada satu jenis ikan yang dipanggil sebagai maksha. Maksha ni bukan jenis, maksha ni bukan nama, tapi maksha merujuk kepada ikan yang berbentuk avatar dewa bagi Dewa Vishnu. Kan dalam doktrin Trinity agama Hindu kita ada Brahma, kita ada Dewa Siva, kita ada Dewa Vishnu. Dewa yang ketiga, Dewa Vishnu inilah antara avatar bentuk pertama dia ialah menjelma dan menyerupai seekor ikan, dan penjelmaan avatar inilah dipanggil sebagai maksha, merujuk kepada ikan yang kecil tadi. Jadi bila dia ialah avatar bagi Dewa Vishnu, ikan ini mampu bercakap, ikan ini mampu berkata-kata dengan Manu yang bernama Waiwaswata tadi. Sesungguhnya pesanan daripada ikan yang dipanggil maksha tersebut bahawa akan terjadinya bah ataupun banjir taufan yang besar di kemudian hari. Jadi benda ini diperingatkan oleh maksha tadi kepada Manu yang bernama Waiwaswata. Dan cadangan dibuat oleh maksha ialah supaya ambil ikan kecil tadi, kemudian letakkan dia di dalam sebuah tempayan. Manu ni kena ambil dia, letak dalam tempayan, kemudian kena gali lubang, letak pula tempayan tu dalam lubang. Jadi hal ini tujuannya supaya Manu yang bernama Waiwaswata tadi sentiasa boleh mendapat panduan dan petunjuk dan arahan-arahan daripada ikan jelmaan Dewa Vishnu tadi. Nak buat, nak tebang pokok bila, nak cari kayu bila, nak buat bentuk lagu mana, berapa tingkat besar mana, semua ada panduan-panduan daripada ikan tadi. Jadi diringkaskan dan dipendekkan cerita,
bila nak siap kapal tadi, ikan tadi pun takkanlah kecil selama-lamanya, tetapi dia membesar seiring dengan pembentukan dan pembinaan kapal tadi. Akhirnya bila banjir besar benar-benar dah berlaku, manu yang bernama Waiwaswata tadi melepaskan ikan tadi ke dalam air. Jadi ikan tadilah yang besar tadi menjadi pemandu atau penunjuk arah. Dan juga ada riwayat dalam Weda, diikatkan di kapal Manu Waiwaswata itu, dan satu lagi tali diikatkan di belakang ikan. Jadi ikan itulah yang tarik kapal Manu Waiwaswata tadi. Ni version dalam Weda. Dan ada juga dua riwayat berkenaan dengan ikan yang dikeloi atau digelar sebagai maksya tadi. Satu riwayat kata dia dari jenis ikan zoomorphic. Ikan zoomorphic ni payah dah kita nak cari, payah dah kita nak jumpa sekarang. Satu riwayat lagi, ikan ni dia ada dua belah. Hak belah hak nampak ku atas darat, bila ikan duduk dalam air, ikan tu besar, separuh atas air tu hak nampak tu dia membentuk tubuh bagi Vishnu sedang membawa senjata, manakala hak tenggelam separuh lagi dalam air dalam rupa bentuk ikan. Ini adalah bentuk-bentuk version. Walaupun mungkin kita menganggap dia khayalan, khurafat, imajinasi semata-mata, tetapi versi ini dimuatkan di dalam kitab Weda merujuk kepada agama Hindu. Maksudnya bahawa cerita ini sememangnya benar-benar berlaku, cuma bentuk pengkisahan riwayat dan sejarah dia berbeza yang diterima melalui jaluran agama, akidah dan pemahaman masing-masing. Manakala kita sebagai umat Islam, tentulah kita lebih percaya dan meyakini apa yang datangnya daripada wahyu Allah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapal ni kita dah cerita lebih kurang. Kenapa Nabi Nuh bina kapal, kenapa banjir besar berlaku pada kisah Nabi Nuh version yang pertama dahulu. Yang sekarang kita nak mengambil perkiraan tempat mendaratnya kapal tersebut. Dalam Al-Quran disebut bahawa kapal tersebut mendarat di atas Bukit Judi. Bukit Judi disebutkan nama Bukit Judi. Tapi dalam version Taurat dia sebut judi, tapi dia buat kurungan. Sebelah judi itu dia sebut nama bukit itu sebagai Agri. Judi pun disebut, tapi dalam kurungan dia sebut Agri. Manakala yang dijumpai hari ini sebagai contoh, Allah saja yang maha mengetahui adakah kapal ataupun kerangka yang ditemui di atas pergunungan Ararat itu benar-benar asli kapal miliknya Nabi Nuh dan kaum dia yang beriman dahulu, ataupun kapal yang sebenar masih lagi tersembunyi dan dirahsiakan oleh Allah, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi kapal yang berada di atas pergunungan Ararat itu meliputi kawasan 3 sempadan negara, iaitu negara Turki, Iran dan Armenia. Jadi kapal yang ditemui di pergunungan Ararat itu memang besar. Besarnya boleh dikatakan boleh memuat 12 gelanggang basketball. Kalau kita biasa tengok permainan basketball, gelanggang dia tu 12 kali gelanggang. Maksudnya besar sungguhlah kerangka ataupun bahan sejarah yang ditemui di atas pergunungan Ararat. Dan kita juga menjanjikan satu perkara pada bulan yang lepas. Bila kapal Nabi Nuh ini berlabuh, jadi turunlah isi-isi sama ada daripada kalangan haiwan-haiwan ataupun burung-burung ataupun manusia itu sendiri. Sama ada Nabi Nuh sendiri, 3 orang anaknya dengan isteri dan keluarga masing-masing, serta manusia-manusia yang beriman daripada kalangan kaum dia. Dan ini memaksakan kita bertemu dengan 2 lagi riwayat. Satu riwayat ada menyebut jumlah mereka 83 orang.
Ada kata riwayat 70 orang. Walaupun demikian, di sini juga kita meletakkan asas hanya Allah lah yang mengetahui jumlah sebenar manusia yang beriman di samping Nabi Nuh, anak, isteri dan keluarga masing-masing. Apapun kalau kita mengambil riwayat, yang pertama yang kata 83 orang, bila saja Nabi Nuh mendaratkan kapal tersebut, jadi turunlah gerombolan manusia-manusia dengan jumlah tersebut. Lalu di pergunungan Ararat itu jugalah ada satu daerah, satu kawasan yang dipanggil Qarda. Di Qarda itu dibangunkan satu penempatan, satu perkampungan sebagai Temanon. Temanon ni dalam bahasa Arab dia panggil Suq Samanin, iaitu tempat yang mengandungi 80 orang. Samanin dalam bahasa Arab 80 mengambil kira jumlah manusia-manusia yang duduk atas kapal tadi. Jadi itulah dikatakan penempatan kawasan perkampungan pertama untuk kehidupan manusia seterusnya, sejurus saja berlaku peristiwa banjir besar Nabi Nuh tadi. Tetapi daripada keturunan-keturunan ini, maka mula membiaklah anak cucu cicit daripada keturunan Nabi Allah Nuh. Dan ada juga riwayat yang mengatakan manusia-manusia selain daripada anak Nabi Nuh yang 3, maksudnya merujuk kepada Sam, Ham dan Yafis tadi, mereka ada keluarga tetapi mereka tak mempunyai keturunan. Ada orang atas tu selain anak Nabi Nuh, tapi selepas banjir besar tu mereka tak ada keturunan. Jadi riwayat ni juga berpegang bahawa segala bentuk keturunan manusia yang wujud dan ada pada hari ini semua akan tertuju, semua akan terikat kepada 3 keturunan asas anak kepada Nabi Nuh alaihi salam tadi, iaitu Sam, Ham dan Yafis. Sebab itu malam ni saya minta kepada AJK supaya sediakan whiteboard dan marker, sebab senang bagi saya untuk tulis dan ceritakan. Sebab kalau saya nak sebut depan ni, memang takut tak dan tulis, memang orang tak ingat. Jadi saya malam ni akan ceritakan 25 jenis bangsa ataupun keturunan yang lahir daripada 3 keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam yang hidup sampai ke hari ini di atas muka bumi. Jadi saya akan bergerak ke whiteboard dan marker insya-Allah. Sebagai contoh, kalau kita tengok Nabi Nuh alaihi salam plus isteri dia. Baik. Dikatakan isteri Nabi Nuh alaihi salam ni ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, ada yang mengatakan isteri Nabi Nuh ni nama Wafilah. Ni riwayat pertama. Manakala riwayat yang kedua, ada mengatakan isteri Nabi Nuh ni nama dia ialah Amruzah binti Barakil. Ada riwayat yang ketiga menamakan isteri Nabi Nuh sebagai Nahama binti Zila. Okey. Ini basic ya. Nabi Nuh alaihi salam berkahwin dan isteri dia tu ada 3 periwayatan. Yang pertama Wafilah, yang kedua Amruzah binti Barakil, yang ketiga Nahama binti Zila. Tak kisahlah yang mana pun. Jadi daripada isteri ini melahirkan 4 orang anak. Yang pertama Kan'an, Sam, Ham, Yafis. Baik. Sukacita diperingatkan Kan'an ni, anak yang pertama ni ialah anak yang tidak mahu mengikuti dakwah dan seruan Nabi Nuh. Dalam Al-Quran dikisahkan ada seorang anak Nabi Nuh, waktu banjir berlaku tu Nabi Nuh ajak dia naik ke atas kapal. Tapi dia tak mau beriman, dia tak mau ikut Nabi Nuh naik atas kapal.
lalu dia mengatakan dia akan menyelamatkan diri dengan mencari tanah-tanah ataupun bukit gunung yang lebih tinggi. Jadi akhirnya dia pun turut sama mati, tenggelam, lemas bersama dengan manusia-manusia kufur dan ingkar yang lain. Jadi hak ni kita kira tamat riwayat. Jadi hak ada sekali atas kapal dengan Nabi Nuh ialah Sam, Ham, Yafis. Juga sebelum kita pergi lebih jauh, ada riwayat yang mengatakan Kan'an ini ialah anak tiri kepada Nabi Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh berkahwin dengan salah satu daripada mana nama ini, isteri dia tu sudah ada anak dengan suami yang terdahulu, anak ni nama Kan'an. Jadi bila kahwin dengan Nabi Nuh, Kan'an ni sebenarnya anak tiri bagi Nabi Nuh. Jadi anak sebenar ialah Sam, Ham dan Yafis. Tu satu riwayat. Okey. Baik, sekarang bila kapal tu mendarat, kita nak ambil version 83 orang ataupun yang 70 orang, tak kisahlah. Tapi ini cuma periwayatan. Jadi bila kita tengok riwayat yang mengatakan keturunan-keturunan manusia yang ada hari ini datang daripada 3 keturunan ni, Sam, Ham, Yafis. Baik, ada 25 yang direkodkan oleh ahli-ahli sejarah, 25 keturunan. Baik, yang pertama kita ambil Sam dulu. Bila sebut tentang Sam, Sam ini dengan isteri dia, Sam berkahwin dengan Shalib binti Batawil. Sam kahwin dengan Shalib binti Batawil, melahirkan 8 keturunan. Baik. Yang pertama ialah keturunan bangsa Arab. Keturunan bangsa Arab. Dan ini disepakati oleh sebahagian besar ulama dan ahli-ahli sejarah serta arkeologi, lebih-lebih lagi pengakuan daripada ahli genealogis. Semua bersepakat mengatakan keturunan Arab adalah daripada keturunan Sam. Jadi secara lebih kurang, keturunan Arab ini kebiasaannya datang daripada Arab ni dia ada 3 jenis pula. Satu dipanggil Arab Ba'idah. Yang kedua Arab Aribah. Yang ketiga dipanggil Arab Musta'ribah ataupun juga dikelur Arab Musta'robah. Arab Ba'idah ni ialah Arab-Arab yang awal, yang confirm asli. Hak selepas zaman Nuh tu dikatakan kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, tu dipanggil Arab Ba'idah, Arab yang jauh. Sebab apa dipanggil Arab yang jauh? Kerana kebanyakan keturunan ni sudah banyak dimusnahkan oleh Allah kerana berlakunya pengingkaran dan penderhakaan kaum masing-masing terhadap utusan yang diutuskan oleh Allah. Manakala Arab Aribah ni ialah Arab yang terkemudian. Contoh, kita ambil zaman Nabi Ibrahim. Kita katakan zaman Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim ada Ishak dengan Ismail. Kita tak mau bincang tentang Ishak. Bila sebut tentang Aribah, sebenarnya Nabi Ismail ni duduk di kalangan Arab Musta'robah dah, bukan Arab yang asli. Bukan Arab yang asli, tapi pi duduk di kawasan Arab, dia bercampur dengan Arab, otomatik dia menjadi Arab yang digelar sebagai Arab Musta'ribah atau Arab Musta'robah. Jadi hak paling popular anak Nabi Ismail ni Nabit kan. Jadi daripada Nabit inilah lahirnya kita panggil dalam sejarah Jurhum Ula, Jurhum Sani, Jurhum kedua. Kemudian keluarga Qahtan. Qahtan tu pula pecah dua.
Himyar kan, dengan Kahlan. Himyar ni lah melahirkan raja-raja Tubak, hak di sebelah Yaman, kerajaan Sabak, kerajaan Son'a, kerajaan Najran dulu ni, bawah keturunan ni. Lepas tu panggil pula keturunan Khuza'ah ataupun Khuza'i. Hak keturunan awal antaranya orang pertama hak bawa balik patung berhala ke Mekah, Amru bin Luhai al-Khuza'i tu lahir daripada keturunan ni. Jadi lepas tu sampailah kepada keturunan Tok Nabi yang kelima tu, Qusay bin Kilab bin Murrah kan. Sampailah kepada keturunan bangsa Arab Quraisy Rasulullah. Tu lebih kurang sepintas lalu. Baik, yang kedua ialah bangsa Al-Jaramiqah. Yang ketiga bangsa Al-Jail. Yang keempat bangsa Al-Qurdi. Yang kelima bangsa Ambat ataupun Nabt. Okey, yang keenam bangsa Suryani. Yang ketujuh Ibrani. Yang ke-8 ialah bangsa Parsi. Okey. Jadi inilah dikatakan 8 jenis keturunan, 8 jenis bangsa daripada anak cucu cicit keturunan Sam dengan Syalib binti Batawil. Arab kita cerita lebih kurang. Al-Jaramiqah ni ialah anak kepada Basil bin Ashur bin Sam. Penempatan mereka dulu kawasan Mosul di Iraq. Jaramiqah ialah anak cucu cicit keturunan Basil bin Ashur bin Sam. Manakala Jail juga merujuk kepada keturunan yang sama. Jail juga datang daripada Basil bin Ashur bin Sam, cuma penempatan mereka di sebuah daerah nama Kailan di kawasan timur. Okey, bagaimana dengan bangsa Kurdi? Kurdi lahir daripada Iran bin setengah sebut Lut, setengah sebut Lawud bin Sam. Jadi bangsa Kurdi datang daripada anak cucu cicit keturunan Iran. Ni ada orang sebut Lut, ada orang sebut Lawud bin Sam. Manakala Ambat atau Nabat ialah keturunan Lambit. Lambit bin Sam. Baik. Sekarang ni Suryani. Suryani ialah keturunan Suryan. Suryan bin Nabit bin Mashi bin Adam, bukan Nabi Adam bin Sam. Ini panjang sikit. Keturunan Suryani, Suryan bin Nabit bin Mashi bin Adam kembali kepada Sam. Manakala Ibrani ialah keturunan Abir ataupun ada orang sebut Amir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam. Ini laluan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bapa dia bin Azar bin Nahur bin Sarush bin Ra'u bin Abir bin Falih bin Amir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Kalau keturunan Nabi Khidir, Balia bin Malkan bin Abir bin Shalih bin Amir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh, sama juga. Jadi Parsi ni keturunan Faris. Faris pun bin Lawud ataupun Lut tadi bin Sam. Okey. Okey, nampak Nampak? Jadi
Sam melahirkan 8 keturunan, 8 generasi: Arab, Jaramikoh, Jail, Kurdi, Ambas ataupun Nabas, Suryani, Ibrani dan Parsi. Jadi keturunan-keturunan saya dah tulis di sini, nak suruh nampak pengembalian generasi mereka, salasilah atau keturunan kepada Sam. Jadi siapa nak tulis, siapa nak snap, sebab saya nak padam nak tulis keturunan Ham pula. Mana? Tak, ni bukan anak dia, sebenarnya bukan anak asal ni. Dia dah pecah-pecah ni. Ni keturunan dah ni. Bukan kata kahwin hak ni lahir hak ni tak. Ni keturunan hak sampai kepada Sam dah. Maksudnya anak-anak hak panjang dah ni. Jadi ni keturunan hak terhasil. Bukan kata anak dia nama Arok, anak dia nama Jaramikah, tak. Ni keturunan dah. Okey. Okey, saya padam Okey. Yang pertama Sam kita sudah dapat 8. Manakala Ham dia kahwin dengan Nahlab binti Marib. Nahlab binti Marib. Jadi Ham ni melahirkan 7 keturunan. Okey. Yang pertama ialah As-Sin. Yang kedua Al-Hin, ataupun kita kata hari ini India lah. 3 Kut. Keempat Kan'an. Kelima Kipti, ataupun juga disebut Misraim. Keenam Zuailah. Ketujuh Az-Zanj, ataupun disebut Habsyi, ataupun kita keluar orang negro. Okey. Ham campur Nahlab binti Marib, kita dapat keturunan As-Sin, Al-Hin ataupun India, Kut, Kan'an, Kipti, Misraim biasa merujuk kepada Mesir kuno tu, Zuailah dan juga Az-Zanj. Baik, As-Sin ni ialah anak kepada Kush bin Ham. Al-Hin pun anak kepada Kush bin Ham. Kut ni anak keturunan Kut bin Ham. Kan'an ni anak keturunan Kan'an bin Ham. Kipti Misraim ni ialah anak keturunan Kiptim. Kiptim bin Mashar bin Baishar bin Ham. Okey, ni panjang sikit. Jadi keturunan Fir'aun ni mari kok ni lah. Fir'aun kan bangsa Kipti, Nabi Musa bangsa Bani Israel. Zuailah ni dia ada satu tempat nama Birqat. Birqat ni macam satu kawasan, tempat penginapan kuno mereka dulu. Mereka ni keturunan Huwailah. Huwailah kembali kepada atas ni. Huwailah bin Kush bin Ham. Cuma hak hilang rekod Az-Zanj. Sebab bila tengok dalam kitab Az-Zanj ni, dia buat Az-Zanj, lepas tu diperkirakan dia tulis akan sampai keturunan ni pada Ham. Dia tak ada susur, dia tak ada galur, dia tulis diperkirakan Az-Zanj ataupun Habsyi ataupun Negro ni datang daripada keturunan Ham. Macam tu saja. Jadi inilah 7
keturunan Ham, Sin, Hin, Kut, Kanaan, Kipti, Zuailah dan Az-Zanji. Jadi kita dah dapat 7. Berapa dah jumlah? 15. Kita nak semua 25. Jadi berapa lagi perlu? 10 lagi. Okey, nak snap. Okey. Okey, sekarang kita pergi keturunan yang ketiga, iaitu Yafis. Yafis kahwin dengan Arbasisah binti Marazil. Arbasisah binti Marazil. Di sini kita nak 10, tapi kita cuma ada 9. Kita sebut selalu kenapa 9 tak cukup 1. Hak 10 tu merujuk kepada bangsa Barbar. Barbar ni tak boleh kenal pasti sama ada dia datang daripada keturunan Arab atau keturunan Yafis atau Ham. Dia sebut lagu tu je. Barbar ni orang jadi keliru, tak boleh nak pastikan sama ada dia ni datang dari keturunan Arab atau selain daripada Yafis dan Ham. Jadi kita letak di bawah, senang orang nak fikir. Tak boleh dikenal pasti. Jadi kita nak cari 9 lagi untuk menggenapkan 25. Yang pertama ialah keturunan Turk. Yang kedua ialah keturunan Asy-Syaqalibah. Keturunan ketiga ialah Ad-Dailam. Keturunan keempat ialah Asban. Keturunan yang kelima ialah keturunan Frank. Keturunan keenam Laman. Keturunan ketujuh keturunan Sin. Hari ni kita senang orang Cina lah. Keturunan ke-8 nak keluar besok kan. Ya'juj dan Ma'juj. Keturunan Yunan. Okey. 9 hak berbaki, pertama Turk, Syaqalibah, Dailam, Asban, Frank, Laman, Sin ataupun orang Cina, Ya'juj Ma'juj, Yunan. Turk ni ialah keturunan Turk bin Kumar bin Yafis. Tetapi kita kena tengok, sebab sejarah bangsa Turk ni cukup luas. Daripada ras Turk bin Kumar bin Yafis ni menghasilkan 9 ras bangsa lain. Antaranya ialah bangsa Kibjat, bangsa Tartar, bangsa Al-Khalazkiyah, ada bangsa nama Al-Ghaz, ada bangsa nama Al-Ghur, ada bangsa nama Al-A'lan, ada nama bangsa Al-Syarkas, ada nama bangsa Al-Azkasi, ada bangsa Ar-Rus. Okey, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tartar tahu tak? Tartar tu lah, kok kawasan Mongol tu. Ar-Rus ni merujuk kepada kawasan Rusia lah ni. Geng-geng Rusia.
Jadi kita nampak dah Yafis ni kebanyakan menghasilkan golongan di sebelah kawasan Turki, orang-orang Cina, keturunan Ya'juj Ma'juj dan sebilangan besar kawasan Eropah Timur. Baik. Asy-Syaqalibah lahir daripada keturunan Ashkanar bin Tugharma bin Yafis. Ad-Dailam keturunan Ma'zai bin Yafis. Asban keturunan Masyah bin Yafis. Frank keturunan Tubal bin Yafis. Laman pun keturunan yang sama, Tubal bin Yafis. Tulislah senang. Sin, orang Cina keturunan Shini bin Mangguh bin Yafis. Ya'juj Ma'juj keturunan Mangguh bin Yafis. Yunan keturunan Yunan bin Yafis. Tapi keturunan Yunan ni di kemudian hari dia pecah tiga. Satu dia panggil keturunan Liton. Dua dipanggil keturunan Igrik. Tiga dipanggil keturunan Kaitami di kemudian hari. Jadi Liton ni sampai kepada Latin bin Yafis. Igrik sampai kepada Igrikis bin Yafis. Ni Kaitam ni sampai kepada Katim bin Yunan bin Yafis. Kek pinggang. Okey. 9 daripada keturunan Yafis dengan Arbasisah, Turk, Syaqalibah, Dailam, Asban, Frank, Laman, Sin, Ya'juj Ma'juj dan Yunan. Jadi 10 di sini. Kita masukkan dalam Yafis teruslah. Yafis 9, Barbar 1, jadi 25. Jadi hak lain-lain hari ini pecah daripada hak ni lah. Jadi secara mudah Sam ni melahirkan keturunan bangsa Arab hak umum lah. Ham ni melahirkan keturunan bangsa kulit kulit gelap lah, Negro, Habsyi, Mesir. Yafis ni keturunan Turk, Cina, Rusia, kawasan-kawasan di Eropah Timur. Sebab kalau Eropah Barat dia akan datang daripada anak Nabi Ishaq. Anak Nabi Ishaq, ni dulu. Snack dulu, nak padang. Ke snack dah? Snack dah. Okey. Baik. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim, Ishak kan? Ishak dengan Ismail. Okey, Ishak ni kahwin dengan Rifqah. Isteri Ishak nama Rifqah, dapat anak kembar. Yang sulung nama Aisu ataupun juga disebut Aish. Abang ni abang, adik dia Nabi Yaqub lah.
Kan Nabi Yaqub tu anak Nabi Ishaq. Nabi Yaqub tu sebenarnya kembar. Jadi keturunan Rom tu digelar Abu Rom hak ni lah. Bapa kepada orang-orang Rom hak sebelah barat. Lahir daripada keturunan abang Nabi Yaqub tu, keturunan Aish. Sebab dia bawa diri ke sebelah kawasan Rom barat. Sebab tu dulu zaman Rom berkuasa dulu, kita ada Rom barat yang berkiblatkan Vatikan. Kita ada Rom Timur yang kita panggil kerajaan Byzantium tu kan. Byzantium tu. Yang ni kiblat dia Konstantinopel. Jadi kita kena tahu dan boleh beza antara Rom barat dengan Rom timur. Jadi akhir zaman ni Rom mana? Hak kata akhir zaman kita akan lawan Rom tu, Rom barat ke Rom timur? Ni mesti ada hubung kait. Salah satu Rom tu akan kita lawan, salah satu Rom tu akan bergabung dengan Islam. Jadi kita tunggulah Rom mana hak kita nak lawan, Rom mana agak-agak akan bergabung dengan kita. Kalau kita baca surah Rom boleh nampak dah. Kalau kita baca, kaji, analisis surah Rom boleh nampak dah Rom mana hak kita akan lawan, Rom mana akan bergabung sementara. Jadi bila menang tu, salah seorang anggota daripada tentera Rom tu angkat bendera. Dia kata kemenangan bagi Nasrani, kemenangan bagi Nasrani. Masa tu pula pecah pula. Baru kita bertempur dengan sekutu kita. Itu panjang dalam hadis. Baik. Kembali tadi, ni menurut pandangan Imam Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq kata, masa Nabi Nuh hayat kehidupan dia dulu, dia mendoakan keturunan keluarga Sam ni supaya lahir keturunan Nabi-Nabi dan Rasul daripada keturunan keluarga Sam. Manakala keturunan keluarga Yafis, dia mendoakan supaya jadi pemerintah dan raja-raja. Dan raja-raja. Manakala keturunan Ham ni jadi apa agak-agak? Jadi abdi kepada dua golongan ni. Jadi hamba, jadi pembantu, jadi penyokong, jadi peneguh kepada Sam dan Yafis. Dan juga ada satu riwayat bahawa di saat-saat akhir Nabi Nuh juga mendoakan untuk Gomer dan Kush. Gomer dan Kush ini merujuk kepada salasilah keluarga Ham. Di akhir-akhir dia mendoakan keturunan Gomer dan Kush agar jadi juga golongan pemerintah dan raja-raja. Baik, kita tahu kawasan-kawasan yang disebutkan tadi lebih banyak mendominasi di kawasan mana? Antara tamadun dunia paling awal ialah bertapak di Mesopotamia kan? Mesopotamia. Dan kita tahu di bawah tamadun Mesopotamia banyak kerajaan besar. Antaranya Sumeria. Sumeria ni hak terkenal ni Raja Hammurabi kan. Kod Hammurabi tu. Kod Hammurabi hak tulisan suniform tu, tulisan paku. Dia style ada papan macam luh. Dia macam pahat tu tulisan dia, bentuk pahat. Lepas tu ada kerajaan Akkadia. Ada kerajaan Kaldea. Ada kerajaan Sargon. Ada kerajaan Assyria. Ada kerajaan Aromia. Dan paling popular kerajaan Babylon. Inilah kebiasaan penempatan paling banyak anak-anak Nabi Nuh daripada keturunan Sam ialah di kawasan ini. Di kawasan tamadun-tamadun ni. Sebab itulah pada zaman Babylon, raja apa? Hak lawan Nabi Ibrahim siapa? Namrus kan? Namrus dia nak menguasai semua kota-kota ni. Dia nak menguasai semua kota-kota besar pada zaman awal untuk membentuk OWG, One
world government. Hari ini anak cucu cicit dia tukar pengistilahan one world government, dia tukar jadi NWO, New World Order. Okey. Baik. Di Assyria, Assyrian Empire tu ada satu kota nama Nineveh, kota Nabi Yunus kan. Nah, ini dibina juga pada zaman pemerintahan Namrus, kota Nineveh tu. Kerajaan Sargon. Raja Sargon 1, Raja Sargon 2, sebab itulah dalam version Taurat, isteri Nabi Ibrahim ada berapa? Oh, tak ada. Ha. Isteri Nabi Ibrahim ada berapa dalam version Taurat? Ada berapa? 4 kan? Yang ketiga Keturah kan? Nombor 4 Hajun. Nah, ni ada dalam version Taurat kan? Anak dia siapa? Zimran 6 orang. Yokshan, Zimran, Jokshan, Media, Zimran, Jokshan, Media, Isbak, Syu'ah. Anak Hajun dengan Hajun ada 5. Siapa ingat? Luton, Nafis, Amim. Saya tak ingat 2 lagi. Tapi maksudnya 5 campur 6, 11, 12, 13. Dalam version Taurat, anak Nabi Ibrahim 13 orang. Dan Naftali itu anak Nabi Yusuf dengan isteri Balhah dan Naftali. Nanti Luton, Kisan, Amin. Seorang lagi. Tak ingat seorang lagi. Tak apalah, ada seorang lagi. Jadi 6, 5, 1 ni. Okey. Zaman Namrus ni start dah penyembahan berhala kan. Padahal berhala zaman Nabi Nuh lagi. Tapi zaman Namrus ni ada 12 berhala hak besar. Pernah dengar tak istilah berhala Pantheon? Istilah berhala Pentium, bukan Pentium 1, Pentium 2 tu komputer. Tu Pentium. Dia panggil berhala adat. Nombor 2 Anunnaki. Nombor 3 Enki. 4 Enlil. 5 Ishtar. Tahu Ishtar siapa? Ishtar pun dia, Easter pun dia, Ashtaroh pun dia, Astarte pun dia, Semiramis pun dia. Tak ingat lagi? Hak ni 3 ni, 4 ni berhala sebelum Namrus. Ni zaman Raja Jam ni. Ada satu raja sebelum Namrus nama Raja Jam. 4 ni zaman Raja Jam. Kemudian bila Namrus, ni bini Namrus ni. Bini Namrus mak dia. Sebab Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Tu Namrus. Bini Namrus tu mak dia dah, Semiramis. Easter pun panggil, Esther pun panggil dalam perayaan yang terkait dengan orang Kristian, hari Easter kan. Ashtaroth, Astarte. Astarte ni siapa? Hak duduk lambang di minuman Starbucks tu. Starbucks tu ada gambar perempuan tu lah. Astarte merujuk kepada benda yang sama, bini Namrus lah tu.
Jadi kalau tak tahu sebelum ni, memang anda tak tahu, anda minum ditemani oleh isteri Namrus. Hak paling besar, hak nyata, hak duduk di New York tu kan. Statue of Liberty, hak pegang obor tu. Tu Semiramis lah. Isteri Namrus lah tu. Gambaran obor tu ialah roh Namrus yang masih tetap hidup melihat dunia hari ni. Bagi dia, roh Namrus tak mati-mati. Baru ada Marduk. Marduk ni satu kuil yang dibina oleh Namrus untuk memperingati dan memuliakan Dewa Marduk. Okey, yang keenam, Nana. Bukan Nana Tanjung. Nana ataupun Sin. Lepas tu yang ketujuh dipanggil Dewa Nergal. Yang ke-8, Ninghugras. Yang berapa dah? Silap nombor. 6, 7, 8. Ni 9. Yang ke-10, Ninurta. Yang ke-11, Dumuzid. Yang ke-12, Dewa Utu. Ni sikit baru. Dia dewa yang paling banyak zaman Firaun, zaman Mesir tu. Zaman Mesir ada 24 dewa utama. Letih saya nak cerita dewa Mesir pula. Cukup ni dulu lah. Kita sambung. Nanti sampai cerita Nabi Musa tak apalah. Okey, boleh faham tak? Okey, kita dah menginjak 9.10. Nak sambung lagi ke nak berhenti dah? Sambung sikit lagi. Baik. Sambungan sedikit perbicaraan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut sebagai contoh, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil 'alamin." Ankabut ayat yang ke-14, sesungguhnya kami telah mengutuskan seorang Rasul yang diberi nama Nuh, yang kita panggil Nabi Nuh alaihi salam, falabisa fihim, dan dia hidup di kalangan mereka alfasanatin 1000 tahun, illa khamsina ama, kecuali 50. Jadi kami dah utuskan seorang Nabi, seorang Rasul yang nama dia Nuh, dan Nabi ni hidup di kalangan mereka, yakni kaum dia. Sebelum ni dalam Al-Quran kita tidak temukan nama kaum bagi Nuh alaihi salam kecuali disebutkan oleh Allah dengan qaumi Nuhin, qaumun Nuh. Walaupun begitu, ada beberapa pandangan daripada ulama-ulama Islam, nama kaum bagi Nabi Nuh ialah kaum Rasid, Ra Alif Simba, kaum Rasid nama dia. Ni sebahagian pandangan ulama. Jadi mereka tinggal bersama Nabi Nuh ni 1000 tahun kecuali 50. Maksudnya apa? Umur Nabi Nuh 950 tahun. Fa akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Dan mereka ini dibencanakan, diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir besar. Dan Al-Quran sendiri sebut dengan kalimah ni tufan, iaitu taufan. Wahum zalimun, dan mereka ini adalah manusia-manusia yang zalim. Fa anjaynahu, dan kami telah selamatkan hu, kembali kepada Nabi Nuh. Kami telah selamatkan Nabi Nuh dan kaum-kaum dia. Wa ashabas safinah, ashab ni dipanggil sahabat.
Ashab ni dipanggil orang-orang yang menaiki kapal tadi, wa ja'alnaha ayatan lil alamin, dan menjadikan kisah dan peristiwa ini sebagai tanda-tanda kebesaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini dengan adanya penemuan-penemuan dalam bentuk arkeologi, pencarian-pencarian oleh ahli-ahli sejarah, ini membuktikan kepada kita bahawa kisah Nabi Nuh alaihi salam ini adalah kisah yang benar, nyata, berlaku. Dan dia juga didatangkan dalam pelbagai version sebagaimana muqaddimah kita. Diceritakan oleh Taurat, diceritakan oleh Weda, diceritakan oleh Al-Quran sendiri. Apapun ini merupakan salah satu daripada tanda Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah wawancara oleh ABC News, ada seorang yang bernama Robert Bellet. Robert Bellet ini ialah seorang arkeologi air, yang mana tim ataupun pasukan dia pernah dalam usaha untuk mencari apa yang dikatakan sebagai Noah Ark, iaitu bahtera Nabi Nuh, yang mana sebelum ni dia juga antara orang-orang penting yang mengetuai tim ataupun misi cari kapal Titanic. Kan kita tahu sejarah kapal Titanic tenggelam akibat apa? Terlanggar dengan iceberg. Tetapi antara sejarah, kebetulan ataupun sememangnya malapetaka daripada Allah, ada beberapa perkara yang meragukan dan mengelirukan kita berkaitan dengan tenggelamnya kapal Titanic. Tentu ramai yang belum mengetahui atau pernah mengetahui tentang isu ini berkenaan dengan penubuhan Federal Reserve Bank di Amerika. Jadi ada ura-ura akan ditubuhkan Federal Reserve Bank. Bila Federal Reserve Bank ditubuhkan, ia bukannya milik kerajaan Amerika, tetapi ia milik individu tertentu, yang mana usaha penubuhan Federal Reserve Bank ini ditentang secara kuat oleh Presiden Amerika pada waktu tersebut, John F. Kennedy, yang mana akibat daripada penentangan tersebut, habuan yang diterima oleh John F. Kennedy ialah beliau mati ditembak, beliau mati dibunuh. Siapa di belakang penubuhan Federal Reserve Bank? Iaitu ahli-ahli keluarga Rothschild. Dan ada 3 orang penting yang juga menjadi penghalang yang besar untuk penubuhan Federal Reserve Bank, yang pada waktu tersebut kebetulan ataupun sudah dirancang, mereka bertiga berada di dalam kapal Titanic pada malam malapetaka tenggelamnya kapal tersebut. Mereka ialah Benjamin Guggenheim, mereka ialah Isaac Strauss, mereka ialah Jacob Astor. Semuanya berbangsa Yahudi, bernama Yahudi, tetapi mereka antara orang yang paling lantang dan kuat penubuhan Federal Reserve. Termasuk senarai nama list yang sepatutnya menaiki kapal tersebut juga pada malam kejadian ialah JP Morgan. Tapi tiba-tiba JP Morgan dikeluarkan senarai namanya dan dia seolah-olah terselamat daripada kejadian tersebut. Dan akhirnya 3 ini mati tenggelam dalam malapetaka pelanggaran dengan iceberg. Sama ada kebetulan sememangnya kematian mereka bertiga dirancang, atau ia adalah ketentuan dan takdir daripada Allah berlaku ke atas kapal tersebut pada malam kejadian. Baik, bila kembali kita ke dalam surah yang selalu kita baca pada malam Jumaat. Apa surah? Surah Yasin. Tentu kita selalu mendengar ayat-ayat daripada surah Yasin ayat 41 dan ayat 42.
wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Yasin 41 42. Yang mana wa ayatul lahum, salah satu daripada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, anna hamalna, sesungguhnya kamilah yang mengangkut, yang membawa zurriyatahum, keturunan-keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal, di dalam bahtera yang penuh muatannya. Ini adalah gambaran merujuk kepada peristiwa apa? Peristiwa kapal dan banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan dan jadikan bagi mereka mim mislihi ma yarkabun, daripada apa yang mereka naiki berupa bentuk sebuah bahtera. Begitu juga dalam surah Al-Haqqah. Kalau ada siapa yang sering baca Al-Haqqah ayat 11 dan ayat 12, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Al-Haqqah ayat 11 ayat 12. Inna lamma, sesungguhnya tak kala berlaku, taghal ma'u, air yang mula melimpah, hamalnakum, dan kami membawa kamu, iaitu keturunan nenek-nenek moyang kamu dahulu, merujuk kepada Nuh, anak-anak, keluarga dan kaum-kaum yang beriman, fil jariyah, di dalam bahtera ataupun di dalam kapal, linaj'alaha lakum, supaya menjadikan peristiwa tersebut bagi kamu tazkirah, suatu peringatan, peringatan yang cukup hebat, peringatan yang cukup besar, wa ta'iyaha uzunun wa'iyah, bagi mereka-mereka yang mempunyai telinga untuk mendengar pelajaran-pelajaran dan pengajaran daripada kami. Hak ada telinga, faham tak ayat Tuhan tu? Maksudnya ayat sindir lah tu. Siapa ada telinga dia dengar, siapa tak ada telinga dia tak dengar. Sebab antaranya kalau kita rujuk surah Al-Hajj, pernah tahu cerita tentang zombie tak? Bukan zombie kampung pisang, bukan zombie kilang biskut ni. Sebenarnya penjenamaan zombie itu lama dah mereka buat. Maksudnya dalam surah Al-Hajj ada satu ayat yang menceritakan tentang fenomena zombie, dan hari ini mereka nak menjadikan kita semua sebagai zombie. Maksud zombie yang mereka nak ialah manusia-manusia yang mempunyai mata, tapi dia tidak gunakan mata tersebut untuk melihat kebenaran. Manusia-manusia yang mempunyai telinga, tapi dia tak mau guna telinga dia itu untuk mendengar kebenaran. Dan manusia-manusia yang mempunyai hati, tapi dia tak mau guna hati dia itu untuk menilai kebenaran. Jadi hari ini ada di kalangan kita manusia-manusia yang arahkan mata, telinga dia dan hati dia bukan untuk kebenaran. Dialah zombie-zombie yang dimaksudkan yang sedang berjalan, iaitu seumpama mayat-mayat dan bangkai-bangkai yang hidup. Jadi cerita hal pembentukan zombie ni tak payah cari hak muka putih macam bedak, tak payah cari hak lagu tu. Cari di kalangan kita berlambak dah wujudnya zombie-zombie sebenar yang ingin dicipta, dijenamakan dan dikreat oleh golongan-golongan Yahudi yang tak mau melihat manusia-manusia ini beriman kepada Allah dan kembali kepada panduan Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Jadi saya kira cukuplah dulu. Saya pun penat dari ni. Boleh ya?
Jadi nak sambung 3.0 ke tukar Nabi Hud terus? Rasa tak cukup lagi ke? Rasa cukup dah Ustaz. Nabi Nuh ni bulan depan kita Nabi Hud. Hak mana? Saya tak kisah. Kalau rasa ada lagi benda yang penting perlu kita sambung, kalau rasa dah cukup, ataupun kita sambung Nabi Hud kalau ada keperluan lain, pertanyaan-pertanyaan, kita akan on. Apa pun saya nak pesan awal-awal, sekiranya melalui kajian saudara, pembacaan saudara, analisis saudara, sekiranya dipertemukan relate dengan apa yang saya cerita tadi, berlaku percanggahan ataupun mungkin saya ada kesilapan pada nama-nama tersebut, jangan segan silu. Ustaz tulis baru ni ada silap, on. Ustaz tulis baru ni nama tu hak patut duduk alik atas, sebenarnya duduk alik bawah. Bagi tahu, tak ada masalah. Kita boleh ubah, kita boleh betulkan terus. Tak ada siapa nak duduk dalam kesalahan, tak ada siapa nak duduk dalam kesilapan. Jadi jangan segan-segan, kita sama-sama nak memperbaiki kesilapan. Baki lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.